السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمد أعباء معرفته فقلوبهم في روضات جنات معرفته يحبرون وأرواحهم في رياض ملكوته يتنزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون واستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج الفهوم فسبحان من اصطفاهم لحضرته واختصهم بمحبته فهم بين سالك ومجذوب ومحب ومحبوب أفناهم في محبة ذاته وأبقاهم لشهود آثار صفاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار ورضي الله تعالى عن أصحاب الأبرار وأهل بيت الأطهار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang bernama Al-Hikam, kata-kata hikmah yang telah disusun oleh Al-Arifu Billah Al-Syeikh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dan telah diterjemahkan oleh Habib Salim Baharisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita menyambung lagi kata-kata hikmah yang ke-42. Setelah kita membicarakan kata-kata hikmah sebelum ini yang berkaitan tentang ma'rifah, selepas kita membersihkan hati kita ni daripada niat yang tidak betul, hanya kita beribadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keampunan dan juga mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil daripada takhliyah ini dibersihkan, maka hendaklah dicantikkan dengan ma'rifah. Hendaklah dicantikkan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Selepas kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbukalah segala hijab, akan merasakan keseronokan, merasakan kelazatan, merasakan kemanisan beribadat kepada Allah Ta'ala. Apabila sahlah makrifah kita, ketika itu kamu akan mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang kamu sembah ialah Tuhan yang menjadikan kamu, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kamu, Tuhan yang memberikan kesihatan kepada kamu, Tuhan yang memberikan segala-galanya. Dengan cara itu, maka hendaklah kamu
mengetahui diri kamu ini adalah hamba Allah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Apabila kamu nak meneruskan menuju kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keampunan kepada Allah Ta'ala, maka sifat-sifat kemanusiaan ini hendaklah dibuang. Hendaklah dibuang sifat-sifat kemanusiaan yang menyebabkan boleh terhalangnya kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata hikmah inilah yang kita nak bahaskan pada pagi ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Ukhruj ini diambil daripada kalimah kharaja yakhruju. Fi'il amarnya ialah ukhruj, keluarkanlah, satu perintah. Ukhruj ay ukhruj ayyuhas salik, keluarkanlah wahai orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ukhruj ayyuhas salik. Ukhruj ay ukhruj ayyuhas salik min awsafi basharatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Maksudnya ukhruj, keluarkanlah wahai orang yang berjalan menuju kepada Allah. Mereka yang beribadat kepada Allah ini, maka hendaklah keluarkan apa yang hendak dikeluarkan min awsafi basyariyatika, min awsafi basyariyatika. Buangkan, keluarkan wahai orang yang salik, yang berjalan menuju kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan keampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kemanisan beribadat ini. Min awsaf, awsaf ini jamak daripada wasfun, wasfani, awsaf, mana daripada sifat-sifat, banyak sifat-sifat. Sifat apa? Basyariyatika, itu sifat-sifat kemanusiaanmu. Sebab apa dinamakan basyariyah? Kita ni disebut basyariyah. Limadha summiyat al-basyariyatu basyariyatan? Kenapa dinamakan basyariyah? Ulama menyatakan dinamakan basyariyah kerana ia berkaitan tentang basyar, berkaitan tentang manusia. Basyariyah ini dinisbahkan kepada manusia sebab dia berkaitan dengan manusia, iaitu mereka ini adalah anak Adam. Bila disebut basyariyah, itu dinisbahkan kepada anak Adam. Dinamakan yang sedemikian rupa libuduwi basyariyatihim wa huwa zahirul jildi. Kerana libuduwi basyaratihim, kerana jelasnya kulit mereka itu. Sebab apa nama kita ni basyariyah? Kerana ia jelas kulitnya. Oleh sebab itu kulit kita ni jelas. Kalau putih, putih. Kalau hitam, hitam. Kalau coklat, coklat lah begitu. Kalau perang, perang lah contohnya. Maka oleh sebab itu dinamakan kita ini basyariyah. Dinamakan basyariyah. Zahirul jild, iaitu zahirnya kulit. Kulit kita zahir, nampak. Apabila kulit ini, kerana kulit ni mempunyai sensitivitinya, kulit ni terkena panas, dia terasa panas, kena sejuk, sehingga ada kajian seolah-olah kulit ni dia faham dengan keadaan. Kalau kita terlampau sejuk, terasa. Oleh sebab itu disebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah berfirman dalam Quran, kullama nadijat juluduhum, orang yang dalam api neraka ni, apabila sudah masaklah daging-daging mereka, dibakar sampai hangus kulit, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, dan kami telah gantikan kulit yang lain, yazuqul azab, supaya mereka terasa azab. Kulit ni. Oleh sebab itu ada seorang pakar dari sudut ilmu sains telah memeluk Islam apabila membaca
bila baca terjemahan Quran, didapati Allah menyebut kulit. Allah menyebut kulit. Kerana kulit ni bila dibuat kajian, seolah-olah kulit ini dia faham. Oleh sebab itu disebut dalam kitab kita ni menggunakan kalimah basyariah, menunjukkan bahawa sesungguhnya kulit ini seolah-olah ianya faham. Begitu. Dia tahu, dia sensitiviti dia sudut sejuk, panas dan sebagainya, menyebabkan terasanya sesuatu. Oleh sebab itu sifat basyariah seseorang apabila nak merasakan keseronokan beribadat, nak merasakan kemanisannya beribadat, seolah-olah kulit dia boleh berasa sejuk, dia boleh merasakan panas, dia boleh terasa ni kasar, ini merasakan halus. Oh, kulit. Kita salam, oh lembut kulit orang ni, kasar kulit ini. Begitulah untuk mendapatkan sifat-sifat kemanisannya beribadat kepada Allah, keenakannya beribadat kepada Allah, merasakan dipermudahkan beribadat sebagaimana kulit yang licin, maka begitu mudahnya untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita merasakan ketenangan, merasakan nyamannya keadaan, kulit kita pun rasa selesa. Kalau musim panas, kita memerlukan kepada kipas angin, memerlukan kepada aircon supaya kita selesa. Begitulah basyariah ini, kalau dia nak merasakan keselesaan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, kena buang sifat-sifat yang tidak baik. Kalau kita nak selesa sekarang ni, kena pasang kipas. Kalau terlampau sejuk, kita tutup kipas. Nak selesa bagaimana? Oleh sebab itulah kata-kata hikmah ini mempunyai maksud yang tersembunyi. Jadi ulama tasawuf membahaskan berkaitan kata-kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kenapa Syekh menggunakan kalimah basyariah. Menggunakan kalimah basyariah, tidak menyebut ukhruj, keluarlah min awsafi insanika, keluarlah daripada sifat-sifat kemanusiaanmu. Dia menggunakan ukhruj ayyuhas salik min awsafi basyariyatika, dan sifat-sifat kemanusiaanmu. Apa dia? Ukhruj ni, ukhruj apa? Keluarkan an kulli wasfin munaqidin. An ini daripada memberi maksud ana al-tarki wa bu'di, meninggalkan dan menjauhkan, terus jangan ada langsung. Contohnya, ana askunu ba'idan, ana askunu ba'idan, ay ana askunu hala kauni ba'idan, aku tinggal mana? Ba'idan, keadaan aku ni jauh, anil masjidi, daripada masjid, anil masjid. Jadi kalimah ani anil bu'di. Ustaz, tinggal dekat ke dengan masjid Rawdatul Jannah? Fil haqiqah askunu ba'idan anil masjid. Hakikatnya, sebenarnya saya duduk jauh hawalai 3 kilometer, lebih kurang 3 kilometer, katakan begitu. Ini kalimah an. Wa fi salat wa an ini an salatihim sahun. Kalimah an jauh daripada sembahyang, katakan mereka ini lalai. Wa fi salatihim khashi'un, di dalam sembahyang mereka khusyuk. Jadi kalimah an ini menunjukkan jauh. Kalau kamu nak merasakan kenikmatan, keseronokan, keenakan, keluarkan daripada sifat kemanusiaan basyariah kamu itu, apa dia? Tinggalkan semua ni. Sepatutnya ukhruj ini dia guna min. Ana akhruju minal masjid, wa kharajtu minal masjid, aku keluar daripada masjid. Wa kharajtu minal masjid. Tapi wa kharajtu anil masjid, mana aku memang tinggal terus. Syekh ni menyebut ukhruj dengan an, mana tinggalkan, jauhkan. Apa jauh? An kulli wasfin munaqidin, keluarkan
daripada sifat-sifat kemanusiaan ini, iaitu semua sifat-sifat yang menyelahirkan kehambaan. Kullu wasfin, setiap sifat. Kita kata sifat. Sifat ini iaitu yang berdiri pada diri manusia. Sifat dia pemalas. Tapi sifat yang ada pada manusia ni boleh dihilangkan. Dia berbentuk sebagai arad. Sifat yang menumpang pada diri. Contohnya sifat sekarang ni, sifat malas kita beribadat. Maka hendaklah dibuangkan, dikeluarkan sifat malas ini. Kerana dengan sifat malas itu menyebabkan kita tidak akan dapat beribadat dengan bersungguh-sungguh. Keluarkan sifat takabur kamu. Kalau kamu tidak ada sifat tawaduk, kamu tidak akan rasa enaknya beribadat kepada Allah. Buangkan sifat riakmu, buangkan sifat ujubmu, baru betul. Oleh sebab itu digunakan kalimah wasfun. Wasfun. Makna wasaf ini, dia boleh ditanggalkan dan dia boleh bertempik pada diri kita. Contohnya sifat riak boleh kita keluarkan, dan bila kita buat, keluarkan terus, jangan ianya ada lagi daripada diri kamu. Keluarkan, berkata. An kulli wasfin. Wasfin dari sudut mana? Munaqidin. Kalimah naqid dia berbeza dengan kalimah batal. Contoh, kalau kita membahaskan dari sudut ilmu akidah, kita akan belajar satu bab nawaqidul iman. Kalau kita mengaji kitab fiqh, menyebut nawaqidul wudu. Tetapi dalam bab salat, mubtilatul salat. Nawaqid membatalkan dari sudut dasar. Contohnya kalau akidah itu tak betul, habis semua amalan. Oleh sebab itu disebut nawaqidul iman, membatalkan iman. Kalau iman sudah tidak ada, habis terus amalan. Nawaqidul wudu, kalau wudu tidak ada, sembahyang pun tak sah. Kalau wudu tak ada, tawaf pun tak sah. Nampak ni? Tapi kalau batalnya salat, belum tentu wudunya batal. Sembahyang dia batal, tetapi belum tentu wudu batal. Tawafnya tak sah, batal, belum tentu wudunya batal. Nampak tak? Oleh sebab itu dalam bab wudu tidak digunakan mubtilat, membatalkan wudu, tetapi disebut nawaqidul wudu. Nawaqid wudu. Dalam bahasa Melayu dia terjemah sama, tapi dalam bahasa Arab setiap yang merujuk kepada dasar dia akan guna kalimah nawaqid. Di sini disebut wasfin munaqidin, yang membatalkan li'ubudiyatika, iaitu pengabdian kamu kepada Allah. Contoh, kerana kita riak, batal habis. Kerana kita riak, habis amalan. Famasaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Allah sebut dalam Quran, dia umpamakan batu yang licin, maka kita letakkan banyaknya tanah, kemudian ambil air, kita jurus, apa yang tinggal? Batu yang licin. Itulah umpama orang yang beribadat begitu banyak, kemudian datang riak, riak ni dia batalkan terus, maka disebut munaqid. Tidak disebut wasfin an kulli wasfin mubtilin, tapi an kulli wasfin munaqidin. Oh, bahasa Arab ni dia detail. Setiap kalimat memberi maksud. Setiap kalimat memberi maksud. Begitu. Munaqidin. An kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika, yang membatalkan kehambaan. Li ni li ajli ubudiyatika, kerana ataupun bertujuan mengabdikan diri engkau kepada Allah. Kalau di sini sifat yang menyalahi kehambaanmu,
sifat yang membatalkan bagi ubudiyah engkau. Saya telah huraikan pada pengajian yang lepas. Ya, kategori pertama ibadah. Kategori yang kedua ubudiyah. Kategori yang ketiga ubadah ataupun ubudah. Ubudah. Kategori yang pertama ibadah. Ini orang awam. Semayang habis. Kita tanya macam anak-anak kita, dah semayang? Dah kata. Laju kau semayang? Dah kata. Dah semayang dah pak? Dia kata. Ayah dah semayang dah? Ya, dia semayang. Orang besar-besar pun ada semayang laju. Kau dah semayang? Dah. Push laju. Semayang laju. Ini semayang apa ni? Barangkali dia ibadah. Sekadar dia semayang. Semayang. Tapi dia tidak sampai kepada maqam yang dinamakan maqam ubudiyah, nama dia. Maqamul iman. Merasakan Allah memandangnya. Nak beribadat kepada Allah, mestilah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah. Nak mintakan keampunan kepada Allah. Dalam solat itu kita minta keampunan kepada Allah. Dalam solat kita mintakan hidayah. Macam tadi kita baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadaita. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami sebagaimana yang telah kau berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang lain. Allahumma hdini fi man hadait, ay Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita. Ya Allah, berikanlah afiat. Sungguh-sungguh. Dia bukan sekadar baca saja. Kita memang dalam keadaan qanit. Itu sebab dinamakan kunut. Kunut ini qanitin, orang yang tenang, orang yang beribadat bersungguh-sungguh, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimustajabkan dan dimakbulkan segala permintaannya. Itu orang qanit. Termasuk golongan al-qanitin, orang yang khusyuk. Jadi kita ketika berdoa tadi, doa kunut, Allahumma hdina fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita. Hanya kita baca Allahumma hdini fi man hadait, sebab kita baca matlin. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaita. Kita minta sungguh-sungguh supaya Allah berikan hidayah. Bukan boleh baca laju-laju. Kalau orang sampai kedudukan maqamul ubudiyah, dia beriman kepada Allah, Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan afiat, Allah yang melantikkan siapa-siapa nak dijadikan walinya. Wali Allah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Kau lantiklah ku ya Allah menjadi walimu sebagaimana yang kau lantik kepada orang lain menjadi walimu. Maknanya kalau terjemah biasa, lantikkanlah supaya dikuasakan, berikanlah kekuasaan kita boleh menjadi pemimpin kepada ahli keluarga berdasarkan hidayah Allah, menjadi pemimpin kepada masyarakat sebagaikan berdasarkan hidayah Allah. Ataupun kita minta supaya Allah menjadikan kita ini di antara wali min awliyaillah salihin yang beribadat kepada Allah Ta'ala dengan petunjuk dan hidayah Allah. Dan minta supaya Allah berkatkan kita. Jadi orang yang beribadat kategori pertama sekadar baca. Kategori orang yang kedua memang beriman Allah saja yang boleh beri. Kategori yang ketiga dinamakan maqam ubudah, iaitu kedudukannya seperti maqamul ihsan, terpandang kepada Allah, tidak ada yang boleh memberi apa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang penentu ya Allah, tidak ada orang yang boleh tentukan. Terus terpandang kepada kebesaran dan kehebatan Allah. Kebesaran dan kehebatan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadatlah kamu kepada Allah
seolah-olah kamu nampak Allah. Sekiranya kamu tidak nampak, maka Allah sentiasa melihat kamu. Muraqabah. Maqam kedudukan yang pertama iaitu terpandang mata hati ini kebesaran Allah, kehebatan Allah. Tetapi tidak sampai tahap itu, maka berpindah kepada kedudukan yang kedua yang dinamakan maqam muraqabah. Allah sentiasa awasi kita, Allah sentiasa melihat kita. Maka setiap pergerakan kita itu, kita pastikan ianya mendapat keredaan Allah, mendapat keampunan daripada Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah. Ini maqam ubudah, sekurang-kurang maqam ubudiyah. Oleh sebab itu, untuk sampai kepada maqam kedudukan ubudiyah, hendaklah keluarkan sifat-sifat basyariah ini. Dia kata sifat-sifat basyariah. Seterusnya, apa tujuan semua itu? Lam ni dinamakan lam ta'lil. Supaya apa tu? Litakuna anta. Litakuna anta. Supaya adalah engkau. Ukhruj ay ukhruj anta. Litakuna ay litakuna anta. Supaya adalah engkau yang nak berjalan, nak menuju ke hadrat Allah untuk mendapatkan segala-galanya, kemanisan, kelazatan tadi. Apa? Linidail haqqi mujiba. Supaya adalah engkau mudah, terjemah ni susah nak faham. Supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah. Litakuna anta. Supaya adalah engkau linidail haqqi mujiba, bagi menyahut suruhan Allah Ta'ala. Mujiban, hala kaunika mujiban, hal keadaan hal keadaan kamu itu mujiban, sentiasa menyahut seruan Allah. Nampak ni? Kalau orang yang hatinya sudah bersih, bila Allah panggil, ianya tidak pernah menangguh-nangguhkan. Kalau bos panggil, tergesa-gesa, tengah makan pun berhenti. Jeffrey tengah makan, bos panggil, you kat mana ni? Sebenarnya dekat luar. Ada 5 minit lagi sampai, 5 minit lagi sampai. Baru sesuat tinggal. Mujiban linidail bos, linidail rais, mujiban linidaillah. Adakah kamu termasuk orang yang mujiban? Hal anta mujibun, adakah engkau termasuk orang yang menyahutkan nida Allah, panggilan Allah? Allah panggil salat, adakah kamu menangguh-nangguh ataupun kamu segera? Adakah kamu melakukan perbuatan ini merupakan perintah Allah wajib? Adakah kamu tangguh-tangguhkan ataupun tidak? Sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah haji, wukuf di Arafah pada hari ini, labbaik Allahumma labbaik, menyahut seruan Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kita seolah-olah ya kami datang, ya kami datang, kami sebab apa? Wa azin itu, wahai Ibrahim, beritahulah kepada makhluk tentang ibadat haji. Maka bila Nabi Allah Ibrahim menyatakan kerjakan ibadat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, mujiban ay hala kaunika mujiban, hal keadaan kau mujiban linidail haqqi, dan sehingga kamu ini menjadi hamba Allah yang sentiasa menyahut seruan Allah tanpa ada tangguh-tangguh lagi. Litakuna ay litakuna mujiban linidail haqqi. Ni bahasa Melayu, bahasa Arab paling mudah kita susun. Litakuna supaya adalah kamu itu apa dia? Qariban min hadratih, supaya kamu hampir daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dan mendekatkan diri kepadanya. Senang, litakuna supaya kamu buangkan sifat-sifat basyarah ini, litakuna supaya kamu qariban,
hampir dia apa? Min hadratihi, daripada hadrat Allah Ta'ala. Bila kita sudah hampir pada yang paling yang kita sayangi, yang paling kita cintai, paling yang kita agungkan, paling yang kita muliakan, Allah akan merasakan kehebatan Allah, kebesaran Allah, kenikmatan, dan sentiasa berjaga-jaga, takut-takut ianya dimurkai oleh Allah. Allahu Akbar. Ini kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Awsaful basyariyah ini, sifat-sifat basyariyah ini ialah kembali kepada dua keadaan dari sudut akhlak kita. Dua benda. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaimi, bergantungnya hati dengan perangai binatang. Ini kena buang. Hati ni kalau masih lagi bergantung, berkaitan tentang sifat-sifat sifat-sifat binatang ni, kena buang. Iaitu syahwatul batni. Perut ni nak makan je. Halal haram pun tak ambil kira. Halal haram pun tak ambil kira. Bukan senang kita nak dapat maqam yang tertinggi, nak tentukan halal haram. Ini ada halal atau haram. Haji kalau nak buat agak-agak, tu beli nak buat agak-agak, bukan senang nak cari halal. Setakat Felmi Store tak ada halal. Jeffrey apa orang panggil tu, yang warna merah ke warna biru ke, susah. Nak halal pergi ke Tesco, ada satu chop halal. Ni Jeffrey buat agak-agak, kalau orang belah sana Perak utara kata lengkong. Melaka tahu lengkong lah. Pergi lengkong. Budak-budak sekarang tak tahu apa lengkong ayah, dia kata. Agak-agak. Baru tahu agak-agak. Nak makan lengkong, agak-agak ataupun lengkong apa, Milo ke Milo ke, ataupun lengkong macam-macam. Sebab ia datang daripada China. Dan China. Begitu juga saya baru ni pergi melawat satu kilang. Kerana kita nak dapat patuh syariah ni, kena melawat satu kilang buat mayonis yang berdapat persetujuan halal jakim. Mayonis ni sebab dia ada campur dengan cuka. Jadi untuk menentukan patuh syariah, cuka ni cuka halal ataupun tidak. Walaupun sama produknya, contohnya di Jepun produk yang sama, tapi ingredientnya, bahannya betul sama cuka, tapi cuka sana tak halal. Jadi kena pastikan cuka dia halal, gula dia halal, kan? Dan bahan-bahan lain ni kena halal. Dia nak dapat si halal ni bukan senang. Dan kita tengok tempoh expired dia tu, kena tengok tempoh dia, adakah dia ni betul patuh tak patuh, keadaan kilang macam mana, adakah surau ke tak ada surau. Nampak ni, dia kena jaga. Kalau orang betul-betul ikut, sebab dia diaudit. Kalau tak patuh, ditarik. Bila ditarik ni, mana dia tak patuh, bukan senang dapat cop halal tu. Oleh sebab itu kita beli agak-agak tu tak ada cop halal, sebab dia tak berani, dia tidak dapat. Contohnya menunjukkan bahawa yang diimport daripada negara luar ini, adakah telah mematuhi ataupun tidak. Contohnya buat yogurt dia punya itu yogurt lain dengan mayonis. Yogurt pula bakteria dia. Bakteria ni tak semua yogurt halal.
Ada bakteria yang diambil daripada najis, kemudian diternak. Adakah bakteria daripada najis ini kemudian diternakkan dia? Masalah kita nak mengetahui dia ni, sebab dia telah dipatenkan. Bila dipaten, berlaku kekangan sedikit bagi pegawai halal ini untuk memastikan. Memastikan. Tu beza yogurt. Saya sebut yogurt yang halal tak halal kan, ini benda sensitif. Benda sensitif. Nanti Jeffrey tengok seluruh orang pula kata Ustaz Syukri pula. Dia ni masalah sekarang ni nak menentukan halal. Kita makan yogurt, pastikan ianya ada cap halal. Kita nak makan mayonis, mesti pastikan dia halal. Kerana kalau dia gunakan cuka tidak halal, betul dia tulis cuka kan. Kita kata telur, gula, ya betul. Memang ada bahan-bahan dia sama, tetapi ianya tidak halal. Bukan semua cuka halal. Bukan semua cuka halal. Allahu akbar. Ni hendaklah syahwatul batni. Syahwatul batni ini syahwat makan ni. Buangkan sifat-sifat basyariahmu. Jangan jadi macam binatang, membalun semua sapu, halal tak halal sapu habis. Tak boleh. Kamu tidak akan merasakan kenikmatan dan keseronokan. Kamu merasa hampir kepada Allah. Kalau kita makan benda-benda syubhat, dia akan jadi lemah nak beribadat, jadi rasa Allah lesu je. Kenapa? Dia menjauhkan kamu. Kemudian wal farash, kemaluan, sukakan dunia. Allah sebut dalam Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina, diperhiaskan, lin-nasi, bagi manusia, hubbus syahawat, sukakan syahwat. Sebab manusia ni memang suka syahwat. Maka jagakan syahwat kamu, biar betul-betul nafsu kamu ini mendapat redha Allah. Dapat redha Allah. Sama bagi. Itu belum lagi sembelih ayam. Sembelih ayam. Itu sembelih ayam yang tergantung ayam ni kan. Tekan Swiss dia tu siapa? Dia ayam ni dia lalu atas satu cecai gitu, supaya dia pening gitu. Kemudian potong. Soalannya, siapa tekan Swiss? Orang bukan Islam kata, apa beza? Tekan je Swiss. Dia pergi awak pergi makan, saya jaga ayam. Orang dia pun tekan Swiss. Kan? Ayam pun keluar beribu-ribu. Siapa boleh pasti? Adik anak-anak kita yang kerja bahagian halal ni, dia kalau mendapat sijil halal betul, maka hendaklah melantik satu jawatan kuasa halal dalam premis tersebut. Halal dia, dan mesti tiap-tiap minggu mengadakan mesyuarat memastikan patuh dengan syariah. Kan senang dapat cap halal. Jadi ditempatkan. Oleh sebab itu anak-anak kita yang mengambil kos halal, contoh kalau di USIM ada halal, inilah peranan lepasan anak-anak kita ni pergi kepada kilang-kilang yang mendapat cap halal. Dia akan bentukkan jawatan kuasa untuk memastikan halalnya. Begitu. Itu sebab sekarang dia ada kuliah halal. Kuliah halal. Maka kalau betul ni institusi halal ini diperkemaskan dan diperluaskan, kita makan pun alhamdulillah, kita yakin kalau betul patuh. Setiap factory ni ada jawatan kuasa halalnya untuk mendapat ISO dia ni, dan juga mendapat syariah compliant. Dia akan mematuhi syarat-syarat ni. Kalau tidak, ditarik semula di sudut kebersihan dan sebagainya. Syahwatul batni. Kita baca dulu kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Sifat-sifat manusia yang berhubung dengan faham agama terbahagi pada dua.
Yang pertama lahir, iaitu di sudut zahiriahnya. Di sudut zahiriahnya, zahirnya. Iaitu yang dilakukan dengan anggota jasmani. Dan yang kedua dari sudut batin, batin. Iaitu yang berlaku dalam hati. Yang berlaku dalam hati. Sedang yang berhubung dengan anggota zahir juga terbagi pada dua. Mana yang zahir tadi juga terbagi pula pada dua. Asalnya dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir terbagi pada dua. Yang sesuai dengan perintah yang bernama taat. Mana orang yang zahir ini sifatnya ialah taat kepada Allah. Iaitu sesuai dengan perintah bernama taat, dan yang menyalahi perintah bernama maksiat. Jangan buat maksiat, ikutlah perintah Allah, tinggalkan sifat-sifat basyariah kamu, sifat-sifat kulit. Sifat-sifat kulit, contohnya terkena panas. Bila cuaca panas maka tidak selesa. Untuk mendapat selesa kena ada angin. Begitulah kalau kau mendapatkan keselesaan, mendapatkan di bawah payungan rahmat Allah, di bawah payungan keampunan Allah, maka kamu kena taat dan jangan kamu buat maksiat. Apa bentuk-bentuk maksiat? Berdasarkan kata Al-Arif Billah Syekh Ibn Atta' As-Sakandari ini, ulama kata di antara maksiat naqdul ahdi, membatalkan perjanjian kita dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kita mengucap, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya melainkan Allah. Dan kita dalam alam ruh, alastu bi rabbikum, apakah tidak aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Ruh menjawab, ya, kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Jangan batalkan membatalkan perjanjian dengan Allah setelah kamu mengucap bahawa Allah lah iaitu yang disembah yang sebenar, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Jangan kamu batalkan. Batal ni maksiat paling besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bi ahdillahi aufu, dengan janji-janji Allah maka hendaklah kamu tunaikan, dalam surah Al-An'am ayat 152. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika mana aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Muaz di atas kaldai, faqala ya Muaz, hal tadri ma haqqullah ala ibadih? Wahai Muaz, adakah kamu tahu apa hak Allah ke atas hamba-Nya? Wa haqqul ibad ala Allah, dan hak hamba ke atas Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu, hak Allah ke atas hamba. Apa tanggungjawab hamba dengan Allah sekarang ni? Ay ya'buduhu, mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali dan tidak menyekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu pun. Oleh sebab itu digunakan nakirah, syai'an, tak ada alif lam, syai'an, umum. Sikit pun jangan ada syirik kepada Allah, jangan ada syirik pada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba ke atas Allah. Bila kita beribadat, kita tak syirik, kita tak sekutu Allah, apa yang Allah berikan kepada hamba ni? Alla yu'azziba man yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan seksakan orang yang tidak menyekutukan dia. Allah tak akan seksakan. Fa qultu ya Rasulullah, maka Sayyidina Muaz radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ubashshirun nas, perlukah aku berikan berita gembira ini, war-warkan kepada manusia? Qala la tubashshirhum, tak payah kamu berikan tahu kepada mereka. Wa yattakilu, maka hendaklah kamu berserah diri. Jadi ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu an,
Dan Nabi telah menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umat dia tentang jangan membatalkan janji kita dengan Allah. Kalau kamu batalkan itu maksiat. Yang kedua, tahlilu aqdil wuddi, merungkaikan ikatan cintanya kepada Allah. Ini maksiat. Tahlil aqdil wuddi, merungkaikan ikatan kecintaan. Allah suka kepada golongan-golongan ini, maka kamu kena ikatkan diri kamu supaya mendapat kecintaan tersebut. Jangan kamu asingkan diri dan jangan kamu rungkaikan diri kamu. Apa dia? Ikatan yang mendapatkan kecintaan daripada Allah Ta'ala. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sentiasa suka kepada orang yang banyak bertaubat. Kalau nak mendapat mahabbatullah, sentiasalah kamu bertaubat. Kalau kamu tak bertaubat, maka kamu telah merungkaikan ikatan kamu mendapat mahabbatullah. Bila kita tak mau bertaubat, maksiat. Buat maksiat berterusan, tak mau bertaubat, terungkailah kamu mendapat mahabbatullah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah senantiasa suka pada orang yang suci, suci dari sudut zahir dan suci dari sudut batin. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, maksiat ni al-itharu 'alal maula wa ta'ah lil hawa, iaitu mestilah ada orang wa ta'ah lil hawa, iaitu taat kepada hawa nafsu dan tidak mengutamakan panggilan Allah. Ini maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu, mereka yang menjadikan Tuhannya hawahu, hawa nafsu ni menjadi seolah mereka jadikan Tuhannya, ikut kehendak hawa nafsu. Ni maksiat. Sehingga wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Maksiat lagi maksiat. Khal'ul jilbabil haya wal mubadarah lillah bima la yarda. Khal'u, menanggalkan jilbabil haya, jilbab malu, khuluq. Contohnya seorang isteri menanggalkan dirinya menjadi isteri, nama dia tebus talak. Saya tak mau jadi isteri abang dah, saya kembalikan balik mas kahwin, saya kembalikan balik mas kahwin. Maka suami tadi talakkan dia dengan mas kahwin. Aku ceraikan kamu. Kalau mas kahwinnya kita campurlah di Melaka ni, kita campurlah dengan mas kahwin. Kalau dulu ada RM20, campur dengan hantaran 4,800, katakan jadikan 5,000, kembalikan balik. Yang suami bagi dulu. Ini khuluq. Kalau suami tak mau, dia kata saya tak nak ceraikan awak, isteri nak cerai, cara baik dia minta khuluq. Hakim akan perintahkan dilantik 2 hakam, wakil daripada suami dan wakil daripada isteri. Hakam ni kita panggil Tutu Imam. Tutu Imam tak berani. Dia kata, Tuan Hakim, saya tak berani nak cerai orang ni. Tak berani saya. Orang berani. Tak berani, tak ramai orang berani. Tutu Imam yang ada. Pegawai syarak kita panggil. Pegawai syarak. Dulu masa bertunang, masa kahwin, panggil pegawai syarak. Dia ada pegawai adat dengan syarak.
Bila nak cerai, pegawai ni kena tanggung, sebab dia bertanggungjawab bermula daripada bertunang sehinggalah orang ni nak cerai. Panggil pegawai syarak ni, ataupun orang daripada adat ni, panggil. Dia kata, kami tak erti lah. Tak berani ustaz nak cerai-cerai macam mana. Cerai-cerai orang, dia kata. Bergegar aras. Maka kena lantik hakam di bawah mahkamah. Perempuan ni nak juga bercerai. Dia sanggup mengembalikan hak dia, mengembalikan yang suami beri kepada dia. Maka suami ni tak mau, kita akan perintahkan, tidak ada jalan lagi penyelesaian kecuali perceraian. Maka hakam yang diberikan kuasa oleh hakim, dengan ini saya hakam yang diberikan kuasa oleh mahkamah mewakili bagi pihak nama sebut perempuan tu menceraikan. Saya hakam daripada pihak yang telah diberikan kuasa oleh mahkamah sebagai pihak, bagi pihak defendant sebut nama lelaki tu menceraikan plaintiff dengan talak satu khul'i. Maka tertalaklah ia, tertalak dengan talak khul'i, dan dikabulkan oleh hakam wakil daripada perempuan. Dengan ini saya menerima khuluk tersebut dengan segera. Kalau lelaki tu tak nak ambil 5,000, alhamdulillah kamu tak ambil, saya akan hantar ke Baitul Mal dengan segera. Nak ke tak nak? 5,000 je. 5,000. Mula saya tak nak. Tak apa, tak nak. Kita akan hantar duit ini ke Baitul Mal. Baitul Mal. Lagi ramai orang tak nak ambil, biar Baitul Mal banyak duit. Begitu. Dalam Islam itu khuluk nama dia. Kalau orang tak bersetuju, tidak ada gantung tak bertali dalam dunia ni. Sama ada secara pasah, sama ada secara ta'liq ataupun secara khuluk. Itu kalimah khuluk nama dia. Di antara perkara maksiat, iaitu orang yang menanggalkan jilbab, malunya kepada Allah. Sepatut malu kepada Allah, tetapi dia ni ada sifat basyariah dia ini, dia meneruskan perasaan tak malu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Orang ni tidak akan sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Ini perkara maksiat. Panjang lagi pembahasan berkaitan tentang kata-kata hikmah ini, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Ada beberapa soalan yang orang tanya kepada saya, minta saya jawab. Yang pertama, takbir ni bermula daripada bila? Ni takbir ni, hari ni ke lepas subuh ataupun besok? Ini khilaf di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada 3 pandangan beliau. Pandangan yang pertama Imam Syafi'i, iaitu menyatakan bahawa bermula takbir selepas sembahyang zuhur pada hari raya korban, dan berakhirnya selepas sembahyang subuh pada 13 Zulhijjah. Ini pandangan pertama Imam Syafi'i. Maknanya kalau besok selepas sembahyang zuhur, takbir muqayyad, selepas sembahyang zuhur dan berakhir selepas sembahyang fardu subuh 13 Zulhijjah, maka bertakbir mendapat 15 waktu salat. 15 waktu salat. Para sahabat yang mengamalkan cara ini ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di kalangan tabi'in, iaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, Al-Imam Az-Zuhri, dan juga di kalangan ulama fiqh Imam Malik radhiyallahu an. Ini pandangan pertama. Ada para sahabat buat. Pandangan yang kedua, Imam Syafi'i kata, yabtadi'u bitakbir min ba'dil maghrib min yaumi Arafah ila ba'di salati subhi min akhiri ayyamit tasyriq. Selepas sembahyang maghrib pada hari Arafah, mana petang ni, mana tenggelam saja matahari, masuk maghrib takbir, sehingga selepas subuh pada hari-hari tasyrik, akhir tasyrik, iaitu 13. Maka dia mendapat 19 sembahyang diiringi dengan takbir.
Ni lepas semayang, lepas semayang. Ini yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Yang ketiga, iaitu bermula takbir ini selepas sembahyang subuh hari Arafah. Ini sehinggalah selepas asar pada akhir hari tasyrik, hingga hari sembahyang asar. Maka dia mendapat mengiringi sembahyang ni 23 salat. Summa qala, kemudian Imam Syafi'i kata, wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala fi zalika, maka aku berdoa kepada Allah minta supaya diberikan petunjuk dalam perkara itu. Oleh sebab itu, kalau kita lah ada orang nak takbir, ada ustaz kata hari ni kita takbir, ahlan wa sahlan, entah. Ini juga ada pandangan ulama di kalangan tabi'in, di kalangan para sahabat. Kalau kita dah menjadi adat sebelum ini, tenggelam saja matahari, hari ini maghrib nanti kita takbir, ya boleh. Ini juga ada pandangan di kalangan para alim ulama. Tak mau juga, dia free, nak besok lepas sembahyang zuhur hari raya baru dia nak takbir, lepas sembahyang, selepas sembahyang. Ni cerita lepas sembahyang muqayyad pun boleh. Contohnya hari ini ada orang takbir selepas sembahyang subuh, waktu ni tak takbir, nanti sembahyang pada zuhur dia takbir, lepas sembahyang asar dia takbir, ahlan wa sahlan. Ini juga ada pandangan ulama. Maka terpulang masjid ni nak buat hari ini, lepas sembahyang masjid sana pula nak buat besok, ya silakan. Takbir muqayyad tiap-tiap lepas sembahyang. Bukan sepanjang hari dekat jalan pergi takbir sama takbir. Dah, ini takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Dan soalan yang kedua tentang ibadat korban. Banyak suara-suara yang kata kalau sembelih kambing boleh letak beribu-ribu nama. Beribu-ribu nama. Adakah benar ataupun tidak? Sebab dalam hadis pada tahun Hudaibiyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu bahawa banana seekor unta boleh dikongsi 7 orang, baqarah 7 orang. Adapun kambing ialah tetap seorang. Hanya pahalanya boleh dikongsi untuk ahli keluarga. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana melakukan ibadat korban kambing ni, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimakanlah daripadaku, dan juga terimakanlah min ahli baiti, dan juga ahli keluargaku. Nabi SAW tidak menamakan Hasan, Husain, tidak menamakan Fatimah Zahra kerana tidak disebut nama, hanya pahalanya akan didapat oleh semua ahli keluarga. Contoh, kita bila korban nanti, kita berniat ini korban, terimalah korbanku pada tahun ini ya Allah, bagiku dan ahli keluargaku. Berdasarkan hadis itu, ulama Syafi'i kata, kalau seorang daripada ahli keluarga melakukan korban, terlepas semua. Terlepas semua. Kalau saya buat korban, maka anak-anak saya, isteri saya semua mendapat pahala. Tak perlu setiap ahli keluarga tu, isteri pun korban, suami pun korban, anak pun korban, dah. Dari sudut pahala semua dapat. Oleh sebab itu maksud dalam hadis tersebut di dalam mazhab Imam Syafi'i, Nabi SAW tidak menyebut nama-nama kerana pahalanya akan dapat. Jadi kalau kita korban, ya Allah terimakanlah daripada aku ini dan juga daripada ahli keluargaku, dengan berniat pahalanya juga akan dapat pada ahli keluarga, hasillah ia. Tetapi tetap nama seorang. Tetap nama seorang. Bukan maknanya kambing letak 10,000. Macam itu Bukit Katil tahun ni tak payahlah sampai 14 ekor. Tak payah 14 ekor. Cukup seekor, kita bubuh nama seluruh penduduk Bukit Katil. Ustaz, hari ni Bukit Katil berapa ekor? Seekor. Seekor je. Seekor kambing. Seekor kambing. Dan dimasukkan semua nama-nama penduduk Bukit Katil
kerana ini sunnah. Ini sunnah. Sunnah apa pula dia kata. Tak faham baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sudut pahala. Setiap keluarga seorang, insya-Allah pahalanya. Kena niat begitu, inilah terimakanlah daripadaku dan juga ahli keluargaku. Ahli keluarga. Tahun depan juga buat, ahli keluarga pun dapat pahala seterusnya. Mudah-mudahan pencerahan ini dapat manfaat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.